Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Tun Daim muncul membuat kejutan. Tun Daim tidak diam. Akhirnya dia muncul. Saya akan bertindak sewajarnya dalam masa terdekat ini. Berikut adalah kenyataan media Tun Daim Zainuddin yang telah diterjemahkan daripada versi asal bahasa Inggeris berkaitan siasatan dan penyitaan Menara Ilham miliknya oleh SPRM minggu lalu. Saya merujuk kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengenai siasatan yang dikatakan terhadap diri saya dan ahli keluarga saya. Saya menafikan sekeras-kerasnya sebarang perbuatan rasuah atau salah laku dalam apa jua bentuk oleh saya atau keluarga saya. Siasatan ini tidak lain merupakan penganiayaan politik yang menyasarkan kami. Sehingga hari ini saya tidak pernah dimaklumkan tentang kesalahan yang didakwa saya telah lakukan, walaupun saya telah berulang kali bertanya secara bertulis kepada SPRM. Saya boleh mendedahkan bahawa kami menerima surat yang ditandatangani oleh Azam Baki sendiri yang menolak secara langsung untuk memberitahu saya apa kesalahannya. Namun terdapat usaha terancang untuk memburukkan saya dengan mengeluarkan maklumat salah dan sindiran tidak berasas terhadap saya. Umum mengetahui bahawa Anwar Ibrahim atas sebab-sebab yang paling diketahuinya sendiri menganggap saya sebagai ancaman politik dan musuh yang mesti dihina. Adalah sia-sia dan tidak jujur baginya untuk menafikan perkara ini. Ia juga merupakan fakta yang tidak dapat dinafikan bahawa di bawah Akta SPRM 2009, Ketua Pesuruhjaya bergantung kepada Perdana Menteri untuk pelantikan atau lanjutan tempoh perkhidmatan. Kecaman terbaru Anwar terhadap saya pada 22 bulan Disember 2023 mengatakan dia rahsia umum. Seorang yang menggondol kekayaan begitu besar adalah satu sindiran melulu dan tidak berasas bahawa saya bersalah atas beberapa kesalahan yang tidak dinyatakan. Ini cukup menunjukkan kebenciannya terhadap saya. Ia juga amat tidak wajar dan menyalahgunakan kuasa bagi seorang Perdana Menteri untuk campur tangan atau mempengaruhi siasatan yang sedang dijalankan dengan membuat sindiran terang-terangan tentang rasa bersalah secara terbuka. Saya telah berunding dengan peguam saya mengenai perkara ini dan akan mengambil tindakan sewajarnya dalam masa terdekat. Berkenaan dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, dia telah membuat pelbagai komen prejudis terhadap saya di khalayak ramai sementara siasatan masih dijalankan. Ia suatu yang tidak boleh diterima, tidak profesional dan mencurigakan. Sebagai ketua organisasi, Azam Baki juga mesti bertanggungjawab atas banyak kebocoran berita sumber mengenai penyiasatan yang dikatakan. Apa yang dipanggil sumber ini hanya boleh datang dari dalam SPRM, kerana ia bertujuan untuk mendedahkan butiran siasatan tersebut. Tujuan kebocoran itu jelas adalah untuk mewajarkan tindakan melampau mereka terhadap saya dan untuk menggambarkan diri saya sebagai seorang yang korup dan pesalah. Tidak diberitahu, saya ulang sekali lagi. Tujuan kebocoran itu jelas adalah untuk mewajarkan tindakan melampau mereka terhadap saya untuk menggambarkan diri saya sebagai seorang korup dan pesalah. Tidak diberitahu tentang kesalahan terhadap saya. Saya tidak dalam kedudukan untuk menjawabnya atau membela diri. Saya telah sejak awal penyiasatan ini memberikan kerjasama sepenuhnya kepada SPRM dan kerap berkomunikasi dengan mereka melalui peguam saya. Oleh itu adalah kesalahan bagi sumber SPRM untuk mendakwa bahawa saya tidak membuat pendedahan yang betul mengenai butiran kewangan yang dituntut oleh SPRM.
Saya mengulangi bahawa semua yang diminta secara bertulis oleh SPRM telah didedahkan dan mengikut undang-undang. Sebagai yang bekas anggota kanan kerajaan dan kerana menghormati proses penyiasatan, saya berdiam diri sehingga kini. Bagaimanapun, Perdana Menteri dan SPRM tidak menunjukkan rasa hormat yang sama terhadap proses itu dengan komen dan kenyataan mereka yang tidak wajar yang berterusan. Menyebabkan saya tiada pilihan selain bertindak balas demi menjaga reputasi dan nama baik saya. Tetapi bukan itu saja yang membimbangkan saya. Saya amat mengambil berat tentang keadilan dan integriti institusi kita. Institusi mesti dilindungi demi kepentingan negara. Ia adalah demi kepentingan awam tertinggi bagi proses penyiasatan dan pendakwaan tidak dicemari dan dijatuhkan oleh keadaan berat sebelah, tidak adil atau bermotifkan politik. Ini akan menjejaskan setiap rakyat Malaysia. Dalam mengenang sumpah jawatan yang diikrarkan oleh mereka berdua, Anwar Ibrahim dan Azam Baki mesti menghormati kedaulatan undang-undang dan proses yang sewajarnya serta bertindak dengan sewajarnya. Ditulis oleh Tun Daim Zainuddin. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, siasat Tun bermula dari Dr. Mahathir dan keluarga, kata Samsul Iskandar. Habislah. Kalau betul semua Tun harus disiasat, itu harus dimulakan dengan Dr. Mahathir dan keluarga Dr. Mahathir. Itu kata Samsul Iskandar. Betul tak apa yang dia buat ini? Maksudnya, betulkah pada pendapat anda, betulkah bahawa memang patut Tun Mahathir disiasat bersama dengan keluarganya seperti Samsul Iskandar kata itu? Anda boleh tinggalkan komen. Kenyataan yang berbaur sindiran oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya menahan reman semua individu yang bergelar Tun jika enggan mendedahkan hasil kekayaan mereka adalah disifatkan sebagai menunjukkan kesombongan sikap bekas Perdana Menteri itu. Setiausaha politik kanan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Samsul Iskandar Mohamad Akin, berkata, jika benar Dr. Mahathir jujur dengan kata-katanya, siasatan haruslah dimulakan dengan bekas Perdana Menteri itu serta keluarga beliau. Tun Mahathir jangan terlalu yakin sangat. Tun Mahathir janganlah terlalu ialah terlalu overconfident sangat. Kenyataan bernada sindiran Tun Dr. Mahathir supaya tahan reman semua orang yang memiliki pangkat Tun jika enggan mendedahkan hasil kekayaan mereka menunjukkan betapa kesombongan sikapnya Tun Mahathir. Ini kerana SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, sedang menyiasat rakan baik-baiknya, tidak lain dan tidak bukan Tun Daim Zainuddin, iaitu siapa dia? Bekas Menteri Kewangan. Di atas kes pengubahan wang haram, dakwanya dalam ciapan melalui aplikasi X. Semalam, Dr. Mahathir dalam hantaran menerusi X telah bersetuju supaya semua yang bergelar Tun, termasuk beliau sendiri, disiasat dan ditahan reman jika gagal menjelaskan sumber pendapatan. Tun Mahathir dah tua, kalau dia masuk lagi tahanan reman, entah apa jadi kepada dia. Kesian dia. Kata Mahathir, saya bersetuju sepenuhnya bahawa Tun perlu disiasat. Jika mereka tidak dapat menjelaskan di mana atau bagaimana mereka mendapat wang itu, harta mereka harus disita. Tidak perlu mendapatkan dokumen bukti mengenai salah laku mereka. Sakwa sangka saja sudah memadai. Tun bukan saja perlu disiasat, mereka juga perlu direman sehingga mereka mendedahkan sumber wang mereka. Jika tidak, itu pasti kerana mereka sembunyikan.
kata Dr. Mahathir dalam kenyataan berbaur sinis melalui Facebook itu. Mengulas lanjut, Samsul Iskandar mendakwa umum mengetahui akan kekayaan anak Dr. Mahathir dan sewajarnya SPRM memulakan siasatan dari mana datangnya kekayaan terbabit jika benar bekas Perdana Menteri itu mahu disiasat. Mahu siasatan dimulakan ke atas golongan yang memiliki gelaran tun. Malah beliau berkata siasatan juga perlu dibuat ke atas kes penyelewengan dana dan kerugian perwajah stil, projek hidroelektrik Bakun, MISC, zon bebas pelabuhan Klang serta Maminco. Selain kes yang didakwa berkaitan anak Dr. Mahathir seperti Kencana Petroleum. Katanya tiada siapa yang boleh mengatasi undang-undang, maka siasatlah harta orang yang berpangkat tun, bermula dari Tun Dr. Mahathir dan keluarganya. Semua orang termasuk mereka memiliki pangkat tun tidak berada di atas undang-undang, katanya. Dalam pada itu beliau mendakwah orang ramai juga mengetahui bahawa Dr. Mahathir telah membuat kenyataan sedemikian kerana tidak senang dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak tahun 1998 lagi. Ini kerana keengganan Anwar yang ketika itu menjadi Menteri Keuangan untuk menyelamatkan syarikat milik anak-anak Dr. Mahathir ketika krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998 yang mengakibatkan pemecatan Anwar dan mencetuskan krisis politik sehingga pada hari ini dakwanya. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.